Sebelum saya mulakan, nama saya Abdul Rahman bin Abdul Ghani. Jadi saya adalah salah seorang tenaga pengajar di German Malaysian Institute. Jadi sebelum saya cerita kisah karier saya, so ingin saya berkongsilah sedikit sejarah pendidikan saya. Jadi saya menduduki SPM pada tahun 2000. Kemudian saya buat keputusan untuk sambung diploma di German Malaysian Institute. Pada waktu itu German Malaysian Institute di Ceras, Taman Shemlin. Okay. Jadi selama 3 tahun saya di sana. Saya buat diploma di JMI pada tahun 2002 sampai 2005. Kemudian alhamdulillah selepas tahun 2005 saya habis pada bulan 6. Jadi immediately selepas bulan 6, dalam bulan 9 tu alhamdulillah saya ditawarkan bekerja di sebuah syarikat Jepun lah. Dan saya ditawarkan dengan jawatan tool and die designer. Jadi alhamdulillah selesai diploma saya. Saya ni mendapat kita kata pinjaman pendidikan MARA. Jadi kita boleh kata saya ni anak didik MARA lah kan. Jadi alhamdulillah selesai diploma, alhamdulillah rezekinya result alhamdulillah bagus. Jadi pihak MARA telah bersetujulah untuk kita kata untuk convert ataupun untuk mengubah status pinjaman pendidikan MARA saya itu kepada beasiswa penuh lah pada tahun tu lah, atau tahun 2005. Tapi jangan risau, kalau tak salah saya, untuk makluman tuan-tuan perempuan, skim tu masih ada lagi ditawarkan oleh pihak MARA. Jadi MARA masih mengekalkan polisi student yang bidang tool and die. Bidang tool and die ni dalam bahasa Melayunya bidang perkakasan acuan tekan, alatan tekan yang menghasilkan komponen-komponen logam. Okey, tak kiralah komponen logam dalam bidang otomotif ke, bidang elektrik elektronik ke, bidang dan macam-macam lah kegunaan harian ke. Jadi itu adalah bidang saya lah. Bidang saya menghasilkan acuan tu, acuan untuk kita hasilkan komponen logam. Okey. Jadi kemudian selama 8 tahun di Panasonic saya hampir lebih daripada 8 tahun lah. Lebih 8 tahun sebagai tool and die designer. Daripada awal saya bekerja memang sebagai tool and die designer sepenuh masa. Okey. Jadi di situ di semasa saya kerja saya diberikan beberapa tanggungjawab lah, selain daripada tanggungjawab menghasilkan reka bentuk acuan untuk company. Saya juga terlibat dengan reka bentuk acuan untuk company-company yang menghasilkan komponen untuk otomotif seperti Proton, Honda dan lain-lain lah. Dan juga masa tu saya juga ada bekerjasama dengan company-company daripada luar negara, contohnya daripada Panasonic Thailand, daripada Sony Japan kan, pada ketika waktu itu. Jadi memang saya punya core bidang saya adalah menghasilkan reka bentuk acuan tekan untuk komponen logam. Jadi kemudian selesai saya kerja hampir lebih daripada 8 tahun tu, saya buat keputusan untuk sambung ijazah sarjana muda saya. So saya sambung di Universiti Kuala Lumpur selama 3 tahun setengah. Kemudian selesai saya punya bachelor degree saya join JMI sebagai tenaga pekerja, sebagai tenaga pengajar, ataupun kat sini kita panggil technical training officer lah, kan. Jadi apa yang saya nak highlight hari ni, pengalaman saya yang kita nak fokuskan, pengalaman saya semasa saya berada di JMI. Okey. Semasa di JMI pada tahun 2002 sampai 2005. Pada ketika itu kita berada di Taman Shemlin lah.
sebelum kita pindah kepada kampus kita yang baru di Bangi ni kan. Jadi di sana saya menghabiskan masa selama 3 tahun lah. Jadi di sana sebagai pelajar tool and die, jadi kami melalui apa kita kata pembelajaran daripada peringkat basic fundamental engineering sehinggalah kepada advanced design lah. Kita menghasilkan pelajar-pelajar GMI, dia menghasilkan projek yang kita kata one to one scale. Okay. Dan dia punya standard, kita boleh katalah hampir menghampiri kepada standard di industri. Alhamdulillah bila selesai diploma, saya pun dapat kerja, kawan-kawan saya pun dapat kerja. Tak lama selepas kami selesai diploma, kami dapat kerja. Jadi biasanya dalam kita bila company ataupun satu-satu syarikat tu dia kita kata dia tawarkan kita pekerjaan, perkara pertama yang diorang akan cuba usahakan ialah supaya berapa cepat satu-satu orang pekerja tu dapat adapt dengan job scope yang mereka akan lalui lah. Jadi mereka perlu sediakan training ataupun mereka ada rotational job kan untuk pekerja-pekerja dia. Kos yang kita ada di GMI ini sangat relevan dengan apa yang ada di dalam syarikat lah. Kerana apa? Kerana apa? Pada waktu saya dulu, saya mengambil masa kurang daripada sebulan untuk saya melibatkan diri dalam projek sebenar company tersebut lah. Jadi selepas sebulan, dalam masa sebulan saya menjalani rotational job daripada satu department kepada satu department, sehinggalah kepada saya ditetapkan di dalam department reka bentuk acuan. Jadi selepas sebulan, pihak syarikat telah bersetuju untuk menyerahkan saya satu tugasan untuk menghasilkan reka bentuk acuan lah untuk mereka punya production. So production dalam bahasa Melayunya pembuatan lah untuk company mereka. So jadi untuk mereka hasilkan komponen untuk yang mereka perlukan lah. Jadi apa saya nak cakap, saya sebagai pelajar GMI, saya banggalah. Saya tidak mengambil masa lama untuk adapt ataupun untuk saya familiar dengan proses yang sedang dijalankan sebagai seorang reka bentuk acuan. Saya juga perlu memantau lah, kita kata perlu ambil tanggungjawab untuk saya tengok apa yang berlaku selepas saya punya reka bentuk tu dihasilkan, selepas melalui proses manufacturing, selepas dipasang, selepas kita kata testing and commissioning, kemudian diserahkan kepada pihak pihak factory untuk mereka menjalankan production. Jadi di situ sebagai seorang designer, dia perlu mempunyai kita kata knowledge ataupun pemahaman bahawa apa yang dia telah reka bentuk dan akhirnya dia punya maksudnya adalah untuk menghasilkan komponen. Jadi hasilkan komponen ni biasanya dalam factory lah, kan, di dalam factory. Jadi dekat situ kita boleh dapat tengok lah kita punya hasil kan. Jadi sebagai seorang designer, kita akan memantau lah. Itu kalau kita cerita skop sebagai seorang designer. Jadi begitulah uniknya di GMI ni. Jadi pemahaman kita bila satu-satu pelajar tu selesai dia punya diploma, bila dia nak masuk dalam kerja, masuk ke dalam bidang kerja, dia sudah pasti dia sedikit sebanyak dia hampir faham proses perjalanan sebuah company itulah. Dan company yang dekat dengan dia mungkin company bidang pembuatan lah. Walau bagaimanapun, ada banyak pelajar-pelajar GMI ataupun kawan-kawan saya yang walaupun dia graduate daripada bidang tool and die, dia juga berada dalam bidang yang berbeza-beza. Okay? Ada yang berada di dalam bidang otomotif, ada yang berada dalam bidang oil and gas, ada yang berada dalam bidang plant. Okay? Jadi mereka ni mempunyai kepakarannya berbeza-beza.
Jadi maksudnya pembelajaran yang mereka alami di dalam GMI ini dapat di-apply ataupun dapat di-apply, maksudnya dapat diaplikasikan lah di dalam bidang kerja yang berbeza. Okey. Jadi maksudnya kita pelajar-pelajar GMI ini mempunyai peluang pekerjaan yang luas. Okey. Walaupun di situ dia ambil, kalau di GMI ni kita ada beberapa course, kita ada tool and die, mold, kita ada machine tool maintenance, kita ada shape method dan macam-macam lagi, elektrik, elektronik. Walaupun dia graduate kepada satu-satu trade ataupun course tu, tapi akhirnya peluang mereka adalah sangat besar lah. Okay. Selagi mana bidang pembuatan ada di Malaysia, bidang elektrik, elektronik ada di Malaysia, insyaAllah pelajar-pelajar ni ada peluang pekerjaan untuk mereka. Selain daripada mesin, student GMI juga mempunyai peluang untuk menggunakan perisian komputer, CAD, CAM, CAE, yang sebenarnya perisian yang kita ada di GMI ini amat dekat ataupun banyak digunakan dalam industri. Okey. Selain daripada kerja-kerja fizikal, mereka juga berpeluang lah, okay, berpeluang untuk mereka bentuk ataupun design ataupun menjalankan analisis, okay, menjalankan analisis ataupun buat program, okay. Kalau mereka dalam bidang CNC, mereka perlu buat program, kita panggil CAM programming, okay, computer aided manufacturing. So jadinya saya boleh kata pengalaman di GMI ini adalah satu keseluruhan perjalanan untuk membentuk karier saya. Okay. So daripada mula sampailah kepada akhir, semuanya diajar di GMI, dan akhirnya bila saya bekerja, jadi saya dapat aplikasi. So jadi bukanlah nak kata pandai, tak, maksudnya kita mudah nak mengadaptasi diri kita tu, pelajar GMI ni mudah nak mengadaptasi diri mereka di dalam nature of the company. Okay. So jadi mudah, cepat untuk mereka. Jadi orang boleh katalah dia boleh buat kerja cepat. Kualiti kerja tu pun semua kita berbeza lah kan. Lain orang lain lah dia punya kualiti. Tapi yang pastinya insyaAllah kalau kata company tanya, okay, boleh tak kamu jalankan mesin ni? InsyaAllah dia boleh akan cakap insyaAllah boleh. Walaupun di GMI jenamanya berbeza, di company namanya berbeza, tapi dia punya, kita kata dia punya proses mengendalikan tu hampir sama. Jadi insyaAllah pelajar GMI ni berkemampuan lah. Saya juga terlibat dengan aktiviti lain seperti technical skill competition. Saya juga salah satu pemegang gold medal lah dalam technical skill, subjek engineering drawing lah. Kemudian saya juga terlibat dengan kita kata program daripada quality. Saya sehingga melayakkan saya untuk pergi ke Jepun 2 tahun lah, 2 kali ke Jepun untuk saya persembahkan projek yang kita hasilkan. Jadi itulah pengalaman semasa saya belajar dan semasa saya kerja. Jadi untuk tutup ni kan, akhirnya saya menyerulah, okay, pelajar-pelajar di luar sana, tak kira yang lepasan SPM ataupun lepasan sijil yang ingin menyambung pelajaran, untuk sama-sama join ataupun bersama-sama GMI membina kejaya, okay, ataupun bersama-sama dengan GMI belajar di sini untuk kita bina kejaya di masa akan datang lah. So jadi saya menyerulah semua pelajar di sana untuk jadi sebahagian daripada keluarga GMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be part of GMI generation.